Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya para sahabat, kalangan tabi'in dan mereka yang mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita sambung mengenai kisah penghijrahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan ketika mana Nabi SAW mengajak Saidina Abu Bakar As-Siddiq menemaninya dalam berhijrah ke kota Madinah, maka Saidina Abu Bakar As-Siddiq merasa gembira dan dikatakan beliau menangis kerana kegembiraan menjadi teman kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian perancangan Nabi ini untuk keluar pada waktu malam dan juga untuk berhijrah ke kota Madinah ini diketahui oleh orang-orang musyrik Mekah. Bahkan mereka juga telah bermesyuarat untuk menyekat perjalanan Nabi, dan di kalangan mereka itu setelah mereka bermesyuarat, mereka ingin membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang mana ketika orang-orang kafir musyrik Mekah merancang untuk memenjara engkau atau membunuh engkau atau menghalau engkau, mereka itu sedang buat perancangan, dan Allah Ta'ala juga merancang, dan Allah Ta'ala lah sebaik-baik perancangan. Maka ketika mana mereka itu bersetuju untuk membunuh baginda Rasulullah SAW, maka mereka telah mengumpulkan pemuda-pemuda yang berani setiap kabilah, dan diberi kepada mereka, disediakan pada mereka itu pedang, agar setiap mereka itu ada darah baginda Rasulullah SAW sebagai tanda mereka membunuh Muhammad ibn Abdullah. Namun demikian, Allah Ta'ala memelihara baginda Rasulullah SAW ketika rumah Nabi itu dikepung oleh pemuda-pemuda, dan di dalam rumah itu adanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasulullah agar tidur di tempatnya. Ada meriwayat bahawa dia menawarkan diri, lalu Sayyidina Ali tidur di tempat, di pembaringan baginda Rasulullah SAW dengan menyelimutkan tubuhnya dengan selimut daripada Yaman. Lalu dikatakan bahawa sampai masa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka Rasulullah SAW keluar daripada rumah tersebut, dan didapati bahawa orang-orang yang mengepungnya tidak menyedarinya, dan dikatakan di dalam keadaan tertidur Rasulullah SAW membaca ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'awshaynahum fahum la yubsirun, dan kami telah jadikan di hadapan mereka itu hijab, dendengan, sehingga mereka tidak melihat, dan di belakang mereka juga hijab, dendeng, yang sehingga mereka itu tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi keluar daripada tempat, daripada rumahnya, dan dilihat orang dalam keadaan tidak melihatnya, dan dikatakan dalam keadaan tertidur. Lalulah Nabi mengambil pasir, lalu diletakkan di atas kepala siap seorang tadi, dan kemudian Nabi berjalan sehinggalah bertemu dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kedua-duanya terus meneruskan perjalanannya sampai ke Gua Sur dan bersembunyi di dalamnya. Maka dikatakan bahawa ketika itu orang-orang Mekah menyangka bahawa Rasulullah ada lagi di dalam rumahnya, sedangkan Nabi sudah keluar. Sehinggalah Nabi itu berjalan bertemu dengan seorang. Kemudian seseorang itu balik menghala ke Mekah, lalulah melihat
ada orang-orang tidur keliling rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengejutkan orang yang tidur, yakni pemuda-pemuda yang mengepungnya, lalu mengatakan bahawa kenapa, tujuan apa kamu duduk dalam kat rumah ni, kepung rumah ini. Dia mengatakan bahawa ia ingin membunuh Rasulullah, ingin membunuh Muhammad. Lalu diceritakan bahawa dia telah berjumpa dengan Muhammad. Cuba kamu tengok di atas kepala kamu. Maka ternyata di atas kepalanya ada pasir yang diletakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu dia mengintai, tengok di celah-celah lubang yang ada, tengok adakah Muhammad bin Abdullah itu masih berada di dalam rumah ataupun sudah keluar. Maka dia terlihat ada seorang yang sedang berselimut. Itu dia Muhammad. Maka menyangka bahawa Muhammad itu ada di dalam rumah. Lalu mereka pun masuk dalam rumah tadi. Bila masuk ingin membunuhnya. Lalu mereka terlintas, sebelum nak membunuh tu dia ingin melihat siapakah dalam selimut tadi. Maka bila ditarik selimut, dilihat bukannya Muhammad ibn Abdullah, akan tetapi Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah, yang disangkanya Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah keluar daripada rumah. Maka ketika itu kecohlah bunyi, sesiapa yang berjaya mendapatkan Muhammad, sama ada mati ataupun belum lagi mati, dia akan mendapat hadiah sebanyak 100 ekor unta. Maka 100 ekor unta ni satu hadiah yang begitu besar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya melepaskan dirinya dan berada di Gua Sur. Gua Sur adalah perjalanan ke selatan, Madinah perjalanan ke utara. Namun Nabi pergi ke selatan sebagai jalan mengelirukan mereka. Lalu bila sampai ke Gua Sur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maknanya masuk di dalam gua tadi, bersembunyi di dalamnya. Maka peristiwa berada di dalam gua itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Sayyidina Abu Bakar agar tidur di atas paha Sayyidina Abu Bakar. Lalulah Sayyidina Abu Bakar terperasan ada satu lubang lagi yang belum lagi ditutupi. Akhirnya ditutupnya dengan kakinya. Bila ditutup dengan kakinya, lalulah dipatuk oleh binatang yang berbisa, yakni ular yang ada dalam lubang tadi. Dipatuk, dan riwayat mengatakan sebanyak 3 kali dipatuk, sehingga tak tahan sakit sampai mengalir air mata. Lalu air mata itu meniti di atas muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya pada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kena pada kamu? Lalu Sayyidina Abu Bakar menunjukkan kakinya. Ternyata kakinya berdarah, kesan daripada patuk ular yang berbisa tadi. Lalu Rasulullah meludahi dengan air liurnya yang mulia. Lalulah akhirnya disapunya sehingga menjadi sembuh serta-merta dengan karamah, dengan mukjizat, dengan keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seolah-olah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak kena apa-apa, kakinya cepat-cepat sembuh dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggallah di dalam gua tadi dikatakan selama 3 malam. Maka sehingga tak ada orang dah nak memburu dia. Maka Abdullah bin Abu Bakar ini dia akan sampaikan maklumat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di siang harinya dia bercampur dengan orang-orang Mekah. Jadi dia dengar cerita-cerita orang cerita tentang Muhammad. Petang tu dia pun pergi jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada waktu malam jumpa dengan Rasulullah, cerita orang-orang Mekah macam mana. Maka Rasulullah menghantar wakilnya bergaul dengan orang ramai, yakni Abdullah ibnu Abu Bakar. Dan begitu juga orang-orang Mekah, dikatakan bahawa orang-orang Mekah ketika itu memang sibuk. Mereka mengisytiharkan ataupun mencari di manakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang Quraisy tidak lagi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar, mereka sudah tidak cari. Mereka berdua keluar daripada tempat persembunyian. Selepas penunjuk jalan datang dengan membawa 2 ekor tunggangan pada hari yang ketiga, mereka berjalan menggunakan jalan pantai. Maka macam mana Rasulullah boleh tahu dah orang tak cakap dah tentang diri dia ni? Orang dah tak cari dia.
melalui Abdullah ibnu Abu Bakar, anak pada Sayyidina Abu Bakar. Riwayat dalam kitab Sirah Ibnu Hisham mengatakan bahawa orang-orang kafir musyrikin Mekah sudah mengesyaki ini mesti ada sesuatu ini kepada Abdullah ibnu Abu Bakar. Maka dalam keadaan macam itu diceritakan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, Abdullah ibnu Abu Bakar dipukul oleh orang-orang musyrikin Mekah untuk mendapat maklumat di manakah baginda berada. Namun demikian mereka tidak berjaya, kerana Abdullah ibnu Abu Bakar adalah seorang yang setia kepada baginda Rasulullah SAW sebagai mana ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka selepas itu dilihat bahawa tidak lagi dengar berita orang sibuk mencari Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah SAW keluar daripada tempat persembunyiannya dan ingin menghala ke kota Madinah. Lepas itu didatangi dengan seorang yang membawa penunjuk jalan yang bernama Abdullah ibnu Uraikid, yang mana ia ini adalah pakar dalam menunjuk jalan ataupun pakar mengetahui jalan-jalan nak pergi menghala ke kota Madinah. Maka keluar daripada tempat persembunyian selepas penunjuk jalan datang dengan membawa 2 ekor tunggangan pada hari yang ketiga. Mereka berjalan menuju jalan pantai. Maknanya masa bersembunyi di Gua Hira, Abdullah ibnu Uraikid ini tidak datang lagi, sehinggalah hari ketiga Rasulullah nak pergi ke sana, baru dia datang dengan bawa tunggangan. Akhirnya diberi tunggangan tadi kepada baginda dan Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika mana datang tunggangan ini, Rasulullah tanya pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata dia telah menyediakan tunggangan ini. Maka ada 2, satu yang baik, yang satu baik juga, tapi kalau di mana ini lebih baik, ada yang lebih baik, ini kurang baik. Maka Sayyidina Abu Bakar beri kepada Rasulullah tunggangan yang paling baik. Rasulullah kata aku tidak mau, aku nak bagi yang aku, kata Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, bagi yang kamu yang ni yang lebih baik. Katanya Rasulullah, tidak, aku mau yang ini, ambil yang baik ini bagi pada kamu. Sayyidina Abu Bakar kata aku tidak akan naik, aku akan bagi kamu yang lebih baik sebab kamu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengalah, Rasulullah naik mana kenderaan yang lebih baik dan ditunggangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka dalam keadaan macam itu Nabi pun menghalalah ke kota Madinah, dan sambil ditunjuk jalan oleh Abdullah ibnu Uraikid yang dikatakan pakar dalam menunjuk jalan. Dan riwayat mengatakan ada seorang lagi yang bernama Amir ibnu Furaihah yang bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Dia adalah bekas hamba kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menemani baginda Rasulullah SAW pergi ke kota Madinah. Maka dalam perjalanan itu Nabi pergi menghala ke kota Madinah. Orang masih lagi ingin mencari Rasulullah bagi siapa yang inginkan harta sebanyak 100 ekor unta. Ada orang tak mau cari dah. Tapi tawaran yang mengatakan bahawa sesiapa yang mendapatkan Muhammad akan diberi 100 ekor unta akan berterusan, masih lagi ada. Maknanya tawaran tu tak tutup. Orang dah cari 2-3 hari tak tahu dah Rasulullah pergi ke mana. Muhammad ibnu Abdullah ke mana tak tahu dah. Pergi belah utara tak jumpa, belah selatan tak jumpa, belah barat, timur, pergi habis tak. Akhirnya mereka pun macam tidak lagi bersungguh untuk mencari Rasulullah. Dalam orang yang ramai-ramai tak ada bersungguh dah sebab cari tak jumpa dah ke mana, ada lagi tawaran 100 ekor unta itu tetap berjalan. Sesiapa yang berjaya mendatangkan Muhammad ibnu Abdullah, sama ada dia sudah mati ataupun masih hidup, maka akan diberi hadiah sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor unta itu besar nilainya. Kalau satu ekor unta 8,000 bermakna 800 bermakna kalau 100 ekor unta boleh jadi dekat 80,000 maknanya. Masih lagi besar. Sampai sekarang 100 ekor unta nilai yang besar. Maka bayangkanlah dahulu maknanya ditawarkan dengan 100 ekor unta. Maka dalam perjalanan ada seorang yang bernama Suraqah al-Malik al-Mudlaji. Maknanya dikatakan Suraqah bin Malik ini seorang yang gagah perkasa, seorang lelaki yang tangkas main kuda, yang pandai bermain kuda. Orang-orang pandai main kuda ni kadang-kadang kuda tengah bergerak, dia duduk bawah perut kuda boleh. Maknanya, tapi dia pandai bermain kuda. Kemudian dalam waktu yang sama dia ni seorang pahlawan, orang kenal orang ni seorang pahlawan, orang yang kuat, orang yang gagah perkasa.
maknanya. Dan dia nak pergi cari Rasulullah ni, nak cari Muhammad dia seorang je. Dan Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar lagi, ada orang tunjuk jalan lagi, ada peneman dia lagi, Amir ibn Furaihah. Dia nak pergi cari Rasulullah, nak cari mendapatkan Muhammad. Lalu dikatakan bahawa dia pergi seorang diri saja untuk menangkap dan bagi dia dia inginkan 100 ekor unta. Di dalam kitab Sirah Ibn Hisham menceritakan bahawa ada seorang yang mengatakan dia daripada perjalanan daripada Madinah balik ke Mekah, dia beritahu, dia kata aku tengok ada satu rombongan, ada dalam 3 orang 4 orang saja menghala ke kota Madinah. Lalulah orang tu ada seorang mengatakan, oh itu mungkin Muhammad. Maka Suraqah bin Malik kata, oh bukan, itu tidak mungkin katanya, itu mungkin bukan Muhammad. Dia kata gitu, dia sendiri beranggapan itulah Muhammad. Lalu supaya apa? Supaya orang tak ambil berat rombongan tadi. Selepas daripada itu dia berkatakan bahawa selepas daripada dengar cerita dia, kita tanya orang tu, betul ke mu tengok? Dia kata betul. Orang macam mana? Ada seorang gini, seorang gini, seorang gini. Dia kata itu memang Muhammad dengan sahabat dia. Maka Suraqah bin Malik telah menyiapkan kuda dia bersama dengan senjata dia sebagai pertahanan ataupun sebagai mempertahankan diri, dan pergi memacu kuda mendapatkan Muhammad ibn Abdullah. Dan dia mengatakan tidak lama lagi aku akan mendapat 100 ekor unta sebagaimana yang dijanjikan. Lalu dalam keadaan macam itu, Suraqah bin Malik yang sedang memburu mereka sempat mengekori mereka. Dia mendapati orang-orang kafir Quraisy telah menawarkan diat kepada siapa yang berjaya membunuh ataupun menawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Baik, orang-orang mengatakan bahawa kalaulah Suraqah bin Malik itu membunuh Rasulullah, mungkin keluarga Rasulullah itu akan tuntut balas. Jadi bila tuntut balas, maka orang sanggup bayar diat kalau begitu, dan dia pula akan dapat hadiah 100 ekor unta. Itu kalau ahli keluarga Muhammad tuntut balas kalau Muhammad itu dibunuh. Maknanya Suraqah bin Malik dalam kepala dia nak bunuh Muhammad ibnu Abdullah, itu dalam kepala dia. Kalau boleh bunuh untuk dapatkan dia, dan dapat 100 ekor unta. Dan kalau anak beranak Rasulullah, anak beranak Muhammad tuntut diat, ada orang lain tolong bayar. Dah hadiah 100 ekor unta, hadiah 100 ekor unta tetap dapat. Kalau tidak ada tuntutan kepada diat, maknanya maka dia dapat 100 ekor unta. Ini pandangan dia. Lalu dalam keadaan macam itu, katanya dia ini keluar. Bila orang tanya, "Hei Suraqah, mu lagi mana ni?" "Oh, aku nak pergi buru," dia kata. Seolah-olah nak memburu binatang, padahal dia nak kejar ni, nak kejar pasukan ataupun rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghala ke kota Madinah. Lalu dikatakan bahawa dia tersebut ialah 100 ekor untuk setiap seorang daripada mereka berdua. Ketika dia berada dalam majlis kaumnya Bani Mudlish, salah seorang daripada kaumnya datang dalam keadaan berdiri. Ketika itu mereka sedang duduk, lalu berkata, "Wahai Suraqah, baru sekejap aku melihat bayangan manusia di tepi pantai. Aku merasakan bahawa mereka adalah Muhammad dan sahabatnya." Suraqah dapat mengagak bahawa bayangan tersebut adalah sebagaimana yang disangkakan, tetapi dia ingin supaya pembawa berita itu tidak mengejar mereka. Dengan itu dia berkata, "Kami melihat fulan dan fulan, kami melihatnya keluar untuk mencari binatang mereka yang hilang." Jadi dikatakan bahawa ada seorang beritahu, kalau saya ada tengok satu rombongan di pantai berjalan saja. Boleh jadi itu adalah rombongan Muhammad. Tapi dia pergi jawab, bukan, itu orang duk pergi buru je, duk cari benda-benda hilang. Bukan. Kenapa dia kata macam itu? Sebab tujuan dia sendiri yang nak pergi mendapatkan Muhammad tadi. Selepas itu dia berada dalam majlis tersebut untuk seketika dan bangun serta menunggang kuda. Dia menunggang kudanya sehingga berjaya menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang bersama dengan baginda. Lalu dia pun pacu kuda. Dia memang pandai bawa kuda. Lepas tu dia pun pergilah. Bila orang beritahu di tepi pantai, jalan menghala ke pantai, dia boleh tahu dah jalan mana. Maka dia pun ambil kuda, siap-siap dia pergi ke sana.
Dan orang lain tak kejar ke? Orang lain tak kejar sebab dia sangka bukan ini orang-orang yang berburu ataupun cari binatang dia yang hilang. Tapi Suraqah bin Malik tahu dah ini memang Muhammad dan sahabat dia. Lalu dia pun naik kuda, dia pun bawa lah. Sehinggalah dia nampak daripada jauh kelibat Rasulullah SAW bersama sahabat. Tiba-tiba dalam keadaan macam itu, bila dia tengok je Rasulullah daripada jauh tu, dia pacu lagi kuda semakin laju. Akhirnya kuda tak dijatuh. Kuda tadi jatuh, dengan dia jatuh. Suraqah ini dia orang yang pandai, penunggang kuda yang mahir. Kalau dengar Allah Suraqah jatuh kuda banyak komang lah maknanya. Dia pun tak tahu selama ini kuda untuk naik kuda tu tak ada masalah. Tiba-tiba bila dia tengok Rasulullah daripada jauh, dia pun pacu laju. Dia pecut lagi. Tiba-tiba kuda-kuda jatuh, dia jatuh. Dua-dua jatuh. Dalam riwayat sirah yang lain mengatakan ketika mana kuda tadi nak pacu laju tadi, jadi tanah tu menenggelamkan sebahagian daripada kaki kuda tadi. Jadi macam orang berlari dekat tengah patah. Maknanya lepas tu tenggelam kaki, jadi berat. Tiba-tiba kuda tadi pun jatuh, dia jatuh. Masa dia jatuh tu dia main mikir, sebab apa selama ni tak ada masalah pun. Tidak ada masalah pun maknanya. Dan dia tidak mahu Rasulullah itu terlepas begitu saja. Walaupun dia sudah jatuh, kuda tadi jatuh, dia tentak bangun lagi, bangun pula untuk kejar lagi. Suraqah juga terjatuh daripada kudanya. Kemudian dia menunggangnya semula sehingga dia dengar bacaan yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW yang tidak berpaling kepadanya. Jadi dalam keadaan macam tu semakin dekat, katanya sebanyak 3 kali dia jatuh. Jatuh sekali, lepas tu bangun lagi, pacu lagi kuda. Sebab dia dah tengok dah Rasulullah dengan sahabat depan mata. Kalau dia balik semula, habislah 100 ekor unta, dah depan mata dah peluang. Dalam keadaan macam tu dia naik pula kuda, lari-lari, jatuh pula sekali lagi. Di situ dia pun heran, kenapa boleh jatuh? Selama ni tidak ada masalah. Maka dia naik lagi, kali ketiga jatuh dia rasa dah disebut dalam kitab sirah Ibn Hisham, ketika mana dia jatuh, Suraqah mengatakan, demi Allah Ta'ala memelihara Muhammad dan sahabatnya. Dia juga kata, nampak jalan macam tu dah tak boleh buat apa-apa dah, jatuh tu. Dia mengatakan bahawa Rasulullah ini, Muhammad ini dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dalam keadaan macam itu, ketika itu Nabi duk sibuk dengan membaca Quran, sehingga dia jatuh berhampiran dengan Rasulullah SAW. Dan masa jatuh itu pun dia masih lagi mendengar bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerap kali berpaling ke arahnya. Sayyidina Abu Bakar tahu tak? Sayyidina Abu Bakar tahu, tengok orang daripada jauh. Dan tengok pada Rasulullah pun, Rasulullah biasa saja. Dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar ni tengok Suraqah semakin dekat, dan dia tengok Suraqah jatuh bangun. Sayyidina Abu Bakar tengok, dan Rasulullah pun tahu, tapi Rasulullah tak kata laju lari, tak ada, biasa saja. Maknanya tahu orang kejar dia, sebab yakin dengan Allah, wallahu yatawalla salihin, Allah Ta'ala pelihara orang-orang yang saleh. Lalu Sayyidina Abu Bakar ini dia bimbang bila tengok Suraqah, yang datang tu Suraqah, maknanya bukan calon-calon orang. Kalau lawan pedang ni bertentu menang, maknanya nak khabar panglima hok pergi, orang-orang hok bijak, gagah perkasa, orang yang pandai bermain pedang, yang pandai bermain kuda pula. Mari pula seorang je. Mana mari seorang saja. Bermakna kalau nak lawan dengan Muhammad, dengan baginda Rasulullah, dia akan berlawan dengan Sayyidina Abu Bakar dulu. Berlawan dengan Abu Bakar dulu. Maknanya lalu dalam keadaan macam tu, tiba-tiba kedua-dua kaki depan kuda terperosok ke dalam pasir hingga ke paras lutut, dan dia terjatuh daripadanya. Kemudian dia marah pada kuda dia. Dia herdik kepada kudanya sehingga kudanya bangun. Nak beritahu kan orang-orang kadang-kadang dia ni panglima perang ni biasa orang bekeng. Jarang panglima perang orang lembut, jarang.
Mana biasanya panglima ni orang bekal. Suara kuat. Dia katakan suara dia kuat, dia marah kuda bangun bah. Baru kuda jatuh. Dia hadik pada kuda, dia marah pada kuda. Kuda jatuh, kuda bangun balik dia. Bangun, dan dia bukan jenis orang yang mudah kalah. Naik pula dah atas kuda tadi. Ketika kudanya menarik kaki yang masih terbenam di dalam pasir, tiba-tiba keluar debu yang pekat seperti asap yang berterbangan membubungi langit. Dengan itu Suraqah dapat memahami bahawa kerja yang dilakukan itu adalah kerja yang sia-sia dan dia merasa sangat takut. Tiba-tiba naik macam berdebu sebenarnya, macam debu naik, naik ke atas menghala ke langit itu. Dia memanggil Rasulullah SAW dan Abu Bakar untuk mendapatkan jaminan keamanannya. Masa tu dia jatuh yang ketiga dah. Jatuh yang ketiga dah jatuh kuda, sakit jatuh kuda ni. Jatuh yang pertama sakit, dua sakit pun ingat hadiah bangkit balik. Jadi bila jatuh yang ketiga dia rasa memang tak ada jalan. Ketika itu dia kata, demi Allah, Allah akan menjaga Muhammad, Allah memelihara Muhammad. Dalam keadaan macam itu dia panggil Rasulullah, dia panggil Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW pun berhenti, sehingga lebih berhenti dia panggil Suraqah pun bangun, naik atas kuda balik, pergi semula Rasulullah, tapi tak laju pecut. Pergilah sampai Suraqah berkata, apabila berlaku apa yang menimpa diri aku merasakan bahawa apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW ada sesuatu yang benar yang akan mendapat kejayaan. Bila aku kena ni kaki kan, kuda jatuh, aku jatuh ke bawah ni, aku rasa dah apa yang dibawa oleh Nabi ni memang betul lah. Sebab apa? Sebab Nabi dapat pertolongan Allah, dan apa yang dibawa oleh Nabi ni akan mendapat kejayaan. Walaupun orang tak terima pada pegang awalnya, tapi akan datangkan berjaya. Lalu aku berkata, kaum kamu telah menyediakan diat untuk sesiapa yang berjaya membunuh ataupun menangkap kamu ataupun menawan kamu. Mu tahu tak sebab apa aku kejar sangat kamu ni? Yang aku ni mari bersungguh-sungguh datang ni nak dapatkan kamu ni. Sebenarnya apa? Sebenarnya kaum kamu ini telah menyediakan hadiah. Telah menyediakan hadiah kalau siapa-siapa yang berjaya menangkap ataupun membunuh, maka dia akan memberi hadiah. Dia juga memberitahu Rasulullah SAW dan Abu Bakar apa yang hendak dilakukan oleh orang ramai terhadap mereka berdua, dan menawarkan bekalan dan harta benda. Mereka berdua tidak mengambil sesuatu pun daripadanya, malah berkata, rahsiakan kami daripada pengetahuan orang ramai. Maka Suraqah meminta baginda menulis surat jaminan keamanan. Lalu nak beritahu bahawa Suraqah bin Malik pun cerita. Jadi baik pula cerita pada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya aku ni datang bersungguh-sungguh. Katanya ditanya, kenapa kamu ini bersungguh-sungguh mengejar Rasulullah begini sekali, sampai kamu jatuh, kamu bangun balik, jatuh bangun balik sehingga kamu kalah, dan kamu datang ke sini, tujuan apa yang bersungguh sangat ini? Dia mengatakan bahawa sebenarnya aku ini datang ke sini kerana aku telah mendapat tawaran untuk pengetahuan kamu bahawa kaum kamu telah beri tawaran, kalau aku berjaya menangkap kamu ataupun membunuh kamu, maka aku akan diberi hadiah sebanyak 100 ekor unta. Maka kerana hadiah inilah Rasulullah kata, aku nak beri sesuatu pada kamu, tapi jangan khabar korang, tolong rahsiakan. Maknanya aku akan beri kepada kamu sesuatu, tapi jangan beritahu korang dan tolong rahsiakan. Maknanya dan Suraqah kata, dah kalau mu nak beri rahsia apa-apa, cuma tulis kenapa yang nak beri. Maka Suraqah meminta baginda menulis surat jaminan keamanan, dan Rasulullah mengarahkannya Abu Bakar dan beliau menulisnya. Dengan itu masalah tersebut dapat diselesaikan. Ini menunjukkan bahawa Allah amat memelihara Rasulnya. Ada mengatakan bahawa Rasulullah memberi jaminan kepada dia. Yang pertama apa? Jaminan bahawa dia ini tidak diganggu oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dan diberi lagi bahawa nanti dia akan dapat hadiah. Kalau tidak silap, gelang Maharaja Kisra akan diberi. Nabi janji, nanti aku bagi gelang kamu, gelang Maharaja Kisra nanti aku bagi pada kamu. Maka Suraqah bin Malik ni dia tak masuk Islam lagi masa tu. Selang beberapa lama, akhirnya dia masuk Islam.
Dia masuk Islam, maknanya bila dia masuk Islam, dia jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, dia beritahu bahawa Rasulullah pernah janji bila jatuh kerajaan Rom dan Parsi jatuh, dia minta dengan Sayyidina Umar Al-Khattab gelang yang dijanji oleh Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar bagi ke dia, menunaikan janji baginda Rasulullah SAW kepadanya. Maka apabila penduduk Madinah mendengar berita Rasulullah SAW keluar daripada Mekah menuju Madinah, mereka keluar ke tanah haram, iaitu tanah yang mempunyai batu-batu hitam. Lalu dalam keadaan macam tu, Surakahnya pusing balik, tak jadi bunuh, tak jadi tangkap balik, maka usaha Surakah bin Malik untuk membunuh ataupun menangkap Rasulullah itu jadi sia-sia. Walaupun sia-sia, apa yang dapat pada Surakah? Surakah telah dapat rasa dalam hatinya bahawa sebenarnya Muhammad ini orang yang benar. Apa yang dibawa oleh Muhammad ini orang yang benar. Maka dia telah ada cita-cita untuk menjadi pengikut Rasulullah. Dalam waktu yang sama, dia cukup yakin apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalulah dalam keadaan macam itu, bila Surakah bin Malik yang menjadi penghalang Rasulullah untuk berhijrah, maka Rasulullah pun senanglah, Surakah sudah tidak ada, Nabi dengan sahabat pun pergi menghala ke kota Madinah. Baik, bila Nabi menghala ke kota Madinah, berita orang-orang Madinah itu mengatakan Muhammad dan sahabatnya akan sampai ke kota Madinah sudah diketahui oleh orang-orang Madinah, sudah tahu dah. Dan orang Madinah masa perjanjian Aqabah yang kedua berjanji, kalau Rasulullah bersama dengan kami di kota Madinah, kalau Rasulullah pindah pergi ke kota Madinah, kami berjanji kami akan pelihara Rasulullah. Pelihara macam mana? Kami pelihara Nabi, kami akan jaga Rasulullah sebagaimana kami jaga ahli keluarga kami. Bahkan lebih daripada itu, kami jaga Rasulullah lebih daripada kami jaga ahli keluarga kami. Maka orang-orang Madinah yang pergi ke kota Mekah, yang masuk Islam di sana, telah buat perjanjian dah, memang akan jaga Rasulullah. Dan Rasulullah tanya, dah kalau aku beri kapamu jaga dah aku? Kami akan jaga kamu sungguh-sungguh, jaga lebih daripada kami jaga anak-anak isteri kami. Sehingga Allah Ta'ala perintah suruh berhijrah ke kota Madinah. Maka Nabi pun pergilah berhijrah ke kota Madinah. Bila sahaja sampai berita bahawa Nabi akan sampai ke kota Madinah, orang dah keluar, dah tunggu. Ada riwayat kata naik atas pokok kurma, ada riwayat kata duduk atas bumbung atap rumah, duk tunggu. Mana tak siapa hari ni? Maknanya, dan ada mengatakan mereka berkampung duduk. Maknanya dia tengok di mana pintu masuk kota Madinah, Nabi akan tunggu situ. Nabi akan masuk ikut tu. Mereka berkampung. Bila sampai malam tunggu puas ada, mereka pun balik. Pagi-pagi tunggu pula. Begitu nak beritahu orang-orang Madinah, dia tunggu Nabi setiap hari. Setiap hari dia tunggu Nabi. Maknanya tak sabar-sabar nak tunggu, nak suruh Rasulullah ni datang. Dan dia merasa sangat gembira. Dan orang-orang kampung Madinah ketika itu sudah buat persiapan. Mereka bersihlah ke rumah-rumah mereka, masing-masing berangan, kalau Muhammad duduk rumahku molek. Maknanya masing-masing dah berangan dah. Mereka siaplah ke, maknanya persiapan, mereka bersih kampung mereka. Dan mereka duk tunggu betul-betul dengan kedatangan orang yang paling mulia ini, iaitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Maka mereka pun keluar menuju ke kota Madinah. Mereka keluar ke tanah Harah. Mereka berada di situ sehingga dipaksa pulang oleh kepanasan cahaya matahari tengah hari. Pagi-pagi biasanya katanya gelap-gelap, lepas subuh mereka akan tunggu siapa tengah hari panas sangat, mereka akan balik. Kemudian bila cuaca petang dah hilang, mari pula tengok gelap pula, Rasulullah tak ada, balik pula. Begitulah selagi mana Rasulullah tak apa. Maknanya kadang-kadang berehat bawah pokok, bila panas sangat berehat bawah pokok sampai ke petang. Ada setengahnya malam tunggu lagi, takut-takut Rasulullah datang malam. Mereka masing-masing duk tunggu nak cari peluang kalau boleh nak ajak Nabi duduk rumah dia, ataupun dia lah tu, macam-macam maknanya. Dan mereka sangat rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi orang yang berjumpa Nabi di kota Mekah. Lalu dalam keadaan macam itu, pada satu hari ketika mereka pulang ke rumah masing-masing setelah lama menunggu, seorang lelaki Yahudi mendaki tanah tinggi untuk melihat sesuatu yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Tiba-tiba dia ternampak Rasulullah SAW dan rombongannya. Ada orang Yahudi, orang-orang lain duk tunggu-tunggu. Dia pun
pergi kat orang ramai tunggu, tapi kali ni dia ni naik atas bukit. Dia nak atas bukit tu, dia adalah benda-benda yang dia cari tu. Tiba-tiba dia nampak daripada jauh ada satu rombongan yang lebih kurang dalam 3-4 orang saja daripada jauh. Dan dia tahu orang-orang Madinah itu duk kumpul ramai-ramai ni. Maknanya duk tunggu Rasulullah, duk tunggu Muhammad. Lalu dalam keadaan macam itu dia tahu, ini mesti orang yang ditunggu itu Muhammad, itulah dia. Dalam perjalanan tadi, orang yang pertama nampaklah orang Yahudi sebenarnya. Lalu penglihatannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rombongan baginda kadang-kadang jelas dan kadang-kadang tidak, disebabkan bayangan air di padang pasir. Lalu dikatakan bahawa dia tengok macam tu je lah. Dikatakan sebenarnya Nabi itu bercahaya. Cahaya padang pasir itu dia terlalu panas. Bila terlalu panas mungkin sehingga nampak berair, seperti ada fata morgana, nampak macam berair. Kemudian nampak dengan cahaya matahari pula silau. Kemudian Nabi sendiri itu juga bercahaya. Kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah mengenai kepribadian Rasulullah ataupun apa yang ada pada jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu bercahaya pada giginya. Ketika mana Nabi bercakap, pada giginya bercahaya. Bahkan pada mata putihnya, yang mata putih itu yang bersangatan putih, bercahaya. Maknanya pada apa yang ada pada baginda Rasulullah. Dan Rasulullah ini kalau dia pergi tempat yang gelap, tiba-tiba Nabi datang situ, jadi cerah situ. Bahkan dikatakan bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah satu ketika mana dia mengait, tiba-tiba jatuh jarum. Bila jatuh jarum, masa itu matahari bulan tengah mengambang, dah cerahlah sikit sebab ada bulan. Maka dia cari tak jumpa jarum. Tiba-tiba datang Rasulullah, nampak lalu jarum. Dia nampak jarum tadi, cahaya Nabi ni, dia tengok bulan purnama, dia tengok wajah Rasulullah, dia mengatakan wajah Rasulullah lebih daripada bulan purnama. Jadi kita nak banding apa ni Rasulullah ni? Kalau orang kata wahai purnama, itulah perbandingan. Sebenarnya lebih daripada purnama. Maknanya tak boleh nak banding lah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Taala sebut qad ja'akum nurun, telah datang kepada kamu cahaya. Menunjukkan Nabi ini membawa cahaya. Orang yang gelap menjadi cerah, gelap dalam kejahilan, cerah dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun menjerit, tu Muhammad datang dah. Yahudi duduk atas bukit tadi, menjerit ramai-ramai, menjerit kuat-kuat nak beritahu bahawa datang tadi. Maka dengan itu dia bertempik dengan sekuat suara, wahai orang-orang Arab, ini adalah habuan kamu yang kamu tunggu-tunggu. Mereka bergegas mengambil senjata dengan menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Harah. Dalam keadaan macam tu mereka cukup gembira. Ada yang tak berapa percaya, duduk atas pokok tengok-tengok, nampak kelibat, ya pakat turun ramai-ramai. Ketika itu mereka bersorak, bergembira. Apakah yang mereka sambut? Mereka sambut dengan tolaan badru ke dengan yahanana? Maka nak beritahu bahawa kita sambung minggu hadapan. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.